Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu juga berpuasa, mudah-mudahan kamu bertakwa. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau Haji Maksum Jalan Kamis Meru, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Muslimin Muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat hadir sekali lagi ke surau di tempat karya tuan-tuan ini untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyakkan zikir, beriktikaf, yakni kita melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganjarannya. Lebih-lebih lagi kita berada di penghujung akhir-akhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amalan-amalan kita dan menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita telah berpuasa hari yang ke-26 dan malam ni insya-Allah kita akan bertarawih malam yang ke-27, iaitu salah satu malam yang ganjil, yang mana pada pendapat ulama-ulama menyatakan 10 malam terakhir yang ada di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu, kata ulama, terdapat pada malam-malam yang ganjil, seperti malam ke-21, 23, 25 atau 27 dan 29.
Malam ni malam yang ke-27. Jadi bagi sesiapa yang meyakini malam ganjil itu seperti malam 27 ini adalah malam Lailatul Qadar, maka saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan, puan-puan, para jemaah sekalian, sama-sama kita memperbanyakkan amal ibadah, berqiyamul lail, membaca Al-Quran dan sebagainya. Apa yang termampu oleh kita, mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat juga malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara lazimnya apabila datangnya bulan Ramadan, pasti kebiasaannya kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan tentang puasa, tentang bulan Ramadan. Ayat-ayat berkenaan dengan bulan Ramadan ni tak banyak, lebih kurang dalam 4 ayat sahaja. Tapi hampirlah 1-2 muka surat. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat kamu juga berpuasa, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat ini menyatakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang beriman, yang mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah. Hanya Allah yang patut kita taat, hanya Allah yang patut kita sembah, hanya Allah sahajalah yang patut kita melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Jadi apabila difardukan ke atas kamu berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah kepada orang yang beriman, iaitu apa? Berpuasa. Hari ini saya akan cuba sentuh tentang bab puasa lah. Bab puasa dan juga tarawih. Okey? Kalau sempat kita sentuh sikit Aidilfitri. Kalau tak sempat tak apalah. Puasa itu apa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Puasa itu menahan diri daripada lapar dan dahaga, makan dan minum. Tahan diri itu makan dan minum waktu bila? Waktu siang sahaja. Bermula daripada waktu subuh tu lah. Masuk je ada azan subuh tu dah tak boleh makan dah. Tengah-tengah sahur, ni nak masuk ni, makanan ataupun minuman dalam mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka wajib diberhentikan. Walaupun tinggal separuh. Tak ada kompromi. Tapi kalaulah makanan tu dah ada dekat tekak ni, masukkan saja, tak jadi masalah. Tapi kalau di tengah-tengah tu sebelum nak masuk ke rongga ni, maka dibuangkan. Okey? Jadi lebih-lebih lagi lah. Air tinggal separuh macam ni kan, contohlah kan. Tapi dah azan subuh, maka wajib berhenti. Okey? Sehingga terbenam matahari, iaitu apabila masuk waktu maghrib. Senang sajalah. Mula daripada subuh sampailah waktu maghrib. Itu je tak boleh makan. Masuk azan maghrib barulah boleh makan.
Dan juga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Seperti apa tuan-tuan? Contohnya kalau dalam rumah tangga suami isteri tidak boleh melakukan persetubuhan di siang hari. Sesiapa yang melakukan persetubuhan di siang hari, maka si suami itu wajib menggantikannya secara kafarah, iaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut ataupun 60 hari, ya, di luar waktu Ramadan. Terpulanglah nak ganti waktu Syawal ke, Zulkaidah ke, Zulhijjah ke, maka wajib digantikan sebagai kafarah disebabkan melakukan persetubuhan di siang hari. Kalau tak mampu puasa, maka kena cari 60 orang fakir miskin untuk diberikan segantang beras setiap seorang. Segantang tu kalau kiraan duit tuan-tuan, yang saya dapat maklumat lah daripada pusat zakat, RM4 seorang. RM4 seorang. Bagilah RM4, cari fakir miskin, bagi seorang. 4 kali 60 baru 240. Apalah sangat. Tapi pengajarannya di sini, kita kena belajar tahan bersabar. Dan dalam kaedah fiqah tuan-tuan, kalau jugalah, kalau juga pasangan suami isteri itu nak juga melakukan persetubuhan. Ini kita cakap tentang hukum, ya. Ini bukan cakap yang bukan-bukan ni. Apa ustaz cerita bab ni? Ini bab hukum ni. Nak melakukannya boleh, tapi dia berdosa lah juga. Cuma yang dikenakan kafarah itu berpuasa, melakukan persetubuhan itu ketika dia berpuasa, saat dia sedang berpuasa. Kalaulah, contohlah kan, nafsu manusia ni berbeza-beza, kan? Ada naik, ada turun, iman pun ada naik, ada turun. Maka dia kena batalkan puasa dia. Itulah yang berdosa tu. Dia bukan sakit pun. Dia bukan cedera apa pun. Doktor pun nasihatkan, tak dapat nasihat doktor pun. Maka dia boleh membatalkan. Tapi berdosalah disebabkan tanpa keuzuran. Lepas tu terpulanglah. Itu dia punya kaedah dia lah. Kalau dia saat dia sedang berpuasa, maka tak boleh. Sebab mencemari, ya, amalan berpuasa itu. Itu tentang bab hukum lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siang kita berpuasa, apakah pengisian yang harus mesti kita lakukan dalam amalan berpuasa? Adakah kita nak sekadar tahan makan dan minum saja? Allah dah uji dah kita ni. Tak ada makan, tak ada minum. Kita pun nak bekerja. Kita pun nak keluar cari nafkah ni, terutamanya para suami, ayah-ayah semua. Nak pergi berkebun, nak pergi kebun sawit, mesin rumput, panas terik pula tu kan. Mesti ada dugaan dahaga tu kan. Jadi pengisian yang harus mesti dilakukan, sekurang-kurangnya dia kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala, zikrullah. Kena zikrullah. Adakan pengisian, jangan kosong sahaja. Banyakkan berzikir, sekurang-kurangnya berzikir 100 kali sehari melalui zikir-zikir harian. Biasa kita dengar hari ni la haula wala quwata illa billah 1000 kali.
Mungkin kalau tak berkesempatan dapat 100 pun jadilah. Lepas solat subuh 100, lepas solat zuhur 100, lepas solat asar 100, maghrib 100, ya. Isyak pun 100. Alhamdulillah. Jadilah, dapatlah 500. Kan? Jadi, ada pengisian. Jangan kosong aja. Jangan kita sebut, mengucapkan perkataan yang lara, yang melalaikan. Mesti ada pengisian, ya, secara lisan kita. Baca Quran ke, ataupun kita menyampaikan perkara-perkara yang baik ke, itu datang manfaat, ya, kepada kita semua. Pengisian-pengisian yang boleh kita lakukan selain daripada itu, lebih-lebih lagi kita berada di hujung bulan Ramadan ini beriktikaf. Di masjid ke, di surau ke. Sini ada buat qiyamul lail, ya, ada. Alhamdulillah. Maka kita gunakan kesempatan manfaat yang disediakan. Ya. Kita tak tahu sama ada tahun depan kita berkesempatan lagi ke tidak. Ya. Jangan disangkakan kalau tak sempat, tak apalah, tahun depanlah Ramadan. Jangan. Lebih-lebih lagi yang kalau yang macam tuan-tuan haji ni kan, ya, ayah-ayah semua ni dah merasa dah nikmat muda ni. Sekarang melalui zaman emas ni, semua dah ada pengalaman masak dengan kehidupan, ya, selama ini. Macam saya ni, macam abang-abang yang ada kat sini, mungkin ada yang belum pencen lagi. Jangan kita sangkakan umur kita ni boleh sampai ke pencen. Ya. Ada kalanya kita ni umur-umur yang muda ni, ya, umur-umur yang muda ni tuan-tuan, tak sempat sampai pencen pun dah dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ni tuan-tuan, semalam ke kemarin, adalah kenalan umur 42 tahun. Telah kembali ke rahmatullah. Jadi, mungkin kalau kita ni yang usia muda, kalau ada simpanan-simpanan rezeki, sedikit daripada itu kita infakkan. Contohlah ke surau ke masjid ke, derma untuk fakir miskin ke. Adalah sedikit manfaat untuk kita simpan di akhirat sana sebagai ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita simpan semata-mata je dalam akaun kita, terbeku je, tambah, tak ada nak infakkan sikit. Kalaulah ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terpisahnya kehidupan kita dari dunia ini, tuan-tuan, di manakah kesempatan yang kita nak lakukan kebaikan? Sebab kalau harta dah terbeku dalam akaun kita, tuan-tuan, meninggal, bukan kita bawa ke alam sana, yang bahkan menjadi rebutan kepada ahli waris kita. Mungkin kalau yang faham hukum tu, tuan-tuan, bolehlah dia agihkan secara faraid, perwarisan. Kalau yang tak faham hukum, na'udzubillah, aku tak kira, aku nak bahagian aku juga. Kan? Jadi fikir-fikirkanlah masa depan kita ni, terutamanya kita nak menuju ke alam akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya kita kena gunakan peluang-peluang yang diberikan dan dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu tentang puasa. Ni nak cerita tentang tarawih pula. Tarawih ni hanya kita lakukan solat tarawih ni di bulan Ramadan sahaja. Okey? Jadi sebab itu solat tarawih ni mesti kita lakukan. Tak kiralah nak buat 8 ke, nak buat 20 ke, terpulang ikut kemampuan masing-masing. Dia ada kisahnya tentang tarawih ni, tuan-tuan. Kita biasa dengar Nabi SAW buat tarawih 8 rakaat. Lepas tu Nabi balik. Nabi balik, tuan-tuan, bukannya sahaja Nabi balik beristirahat macam tu saja. Nabi sambung lagi beribadah. Yakni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunaikan solat, tambah di rumah. Ada ketikanya juga, tuan-tuan, dalam sebulan puasa tu, ataupun 30 malam tu, dalam waktu malam tu lah, ada juga Nabi melakukan solat tarawih 20 rakaat. Contohlah dalam sebulan tu, mungkin dalam 2 ataupun 3 malam Nabi buat. Okay? Tapi secara lazimnya dengan para sahabat, tuan-tuan, Nabi buat 8 rakaat. Lepas tu Nabi baliklah, sambung kat rumah. Sebab apa? Takut menjadi satu perkara yang wajib, ataupun takut menyusahkan sahabat dan juga umatnya. Macam dah wajib dah kan? Itu yang Nabi, orang kata, nak buat baik ni sedikit-sedikit lah. Slow-slow dulu kan? Tu Nabi buat, Nabi sambung di rumah. Yang kita faham, buat 8, balik rumah, habis. Kan? Tapi pada zaman Nabi, tuan-tuan, Nabi buat 8, setiap satu rakaat, sekurang-kurangnya setengah juzuk. Rakaat pertama setengah juzuk. Kalau satu juzuk tu ada 10 helai, satu juzuk tu 5 helai bersamaan dengan 10 muka surah Al-Quran. Mampu, tuan-tuan. Imam lamanya besok nak kerja kan. Tapi bukan kat sini lah, tempat lain lah, tuan-tuan. Tapi itulah cabaran, dugaan kita beribadah. Ibadah kita ni di akhir zaman macam itulah. Banyak perkara, komitmen yang kita nak kejar. Tapi tak apalah. Tak boleh buat semua, janganlah tinggal semua. Itu yang penting. Sekurang-kurangnya, di luar solat itu kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga Nabi buat 20 rakaat. Malam ni buat 20 rakaat, tapi besok Nabi tak datang dah. Pada malam besoknya Nabi tak datang. Jadi sahabat pun tunggu, mana Nabi ni? Semalam buat semua, mungkin malam ni lagi banyak kot, contohlah kan. Besoknya sahabat pergi ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, kenapa malam tadi tak datang? Kami menunggu. Sebab sahabat ni sentiasa menantikan apa yang wahyu yang akan diperintahkan kepada sahabat. Sahabat tak sabar. Dia nak lagi, nak lagi, nak lagi. Kita ni, tuan-tuan, alamak, jangan tambah, jangan tambah. Kan? Jadi itulah. Jadi terpulanglah pada kita. Nak buat 8 pun boleh, nak buat 20 pun boleh. Tapi kalau mengikut perkeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam, kena buat 20 tambah 3 rakaat. Tapi jemaah-jemaah nak buat 20 terpulang,
Nak buat 8 pun ikut kemampuan masing-masing. Jadi apa yang penting, biarlah kita rasa dengan susah sedikit ataupun rasa macam nak menunaikan solat sebanyak 20 rakaat tu macam rasa ada malasnya, ada mengantuknya kan. Tapi itulah, solat itulah yang ibadah secara direct terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam solat ni dari segi bahasa doa, kita menyeru Allah Taala. Kita bercakap dengan Allah Taala dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita berdoa. Jadi dah lepas solat kita berdoa, kita mengharapkan keampunan, keredaan dan kemudahan di dunia dan di akhirat supaya urusan-urusan kita kat dunia ini dipermudahkan sampailah nanti kita meninggal, tuan-tuan. Selepas kita meninggal juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa dunia ni nampak payah tapi kita lagi banyak tinggalkan. Sepatutnya bila kita dah melalui permulaan alam akhirat itu bermula dengan alam barzah itu, sebenarnya itulah tempat rehat kita. Dunia ni lah tempat kita nak bersusah payah sedikit lah. Kena bangun solat, kena kena baca Quran, kena berzikir. Tapi itulah di sebalik kebaikan apa yang kita lakukan itu pasti ada ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka bulan Ramadan inilah perlu kita rebut sebanyak yang mungkin pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah taala. Tinggal lebih kurang 3 hari 3 malam kan. Ni saya ambil seminit sikit tuan-tuan pasal raya ni. Tak kira lah raya Jumaat ke raya Sabtu ke, terima. Terima dengan hati yang terbuka ni. Jangan minta-minta raya lah hari Sabtu. Banyak barang. Jangan fikir. Itu semua qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdirnya kita solat raya hari Jumaat, rayalah. Kalau kita kena raya hari Sabtu, raya jugalah. Jangan ada istilah raya terkejut ke, raya mengejut ke kan. Mujur raya mengejut tuan-tuan. Boleh lagi kita beribadah, kita solat, kita baca Al-Quran, kita minta ampun, kita bertaubat. Kalau kiamat tu mengejut tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Bila kita nak beribadah, dah kiamat dah. Wallahu a'lam. Jadi fikir-fikirkanlah, mudah-mudahan amalan-amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang adalah kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan dengan puasa ibadah kita seluruhnya di bulan Ramadan ini akan membentuk diri kita sebagai hamba yang bertakwa dan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahu akbar. Salam.